Boleh Boleh, Puan. boleh, boleh. Okay. Anyway, thank you so much. Sebab kakak punya laptop tak berapa elok. So sekarang pakai handphone. Is it okay? Asalkan you boleh dengar cukup kan? Okey, okey. Okey, Boleh okey. kakak just cakap Okey. Sebenarnya kakak pun nak thank you dekat you all. So nak dengar cerita lama kakak sebab kakak orang lama tau dalam perniagaan 30 over years dalam perniagaan ni. So ada orang tanya, oh you masih buat MB ke? Kakak cakap you masih kerja ke? Kan? Sebab orang ingat kita buat MB just for fun. Suka-suka. Sebab kita kena buat MB forever. Sampai mati. Sebab dalam MB mati pun dapat duit. So that's what kita kena buat betul-betul kan. You have stay longer in this business. So pada petang ni kakak nak ucapkan terima kasih pada you all semua yang sedia mendengar apa yang kakak nak kongsikan pada orang lama So Abang Saleh tak boleh nak cakap hari ni. So kakak cover semua sebab dia nak dia ada macam hal lain lah dia nak settle dengan downline dia. So sekarang kakak buat sharing dengan you bagaimana kakak bermula dalam perniagaan MB. Masa mula-mula dulu kan kakak banner perniagaan. So pada tahun 87 kakak kena resign. Kakak bekerja sebagai seorang sekretari. Tak nampak lah. Sebagai seorang sekretari, tapi bila recession datang tahun 87 kakak diberhentikan kerja. At that time kan kakak menangis like tak tahu nak buat apa. Rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar, anak nak minum susu semua. So every day cry. So tak ada duit tau. Daripada income agak okey, suddenly kakak diberhentikan kerja, pendapatan kosong. Tak ada duit lepas tu bila kakak satu petang kakak punya office mate, ex-office mate datang bawa kita punya upline to Emerald Direct Karya Anwar, suami kepada Azad Drawati. Jadi datang tunjuk, kakak tak mau sebab kakak sudah dua kali masuk. So this is the third time kakak masuk tau. So bila kakak masuk, dah lama tu baru kakak sign up. Bila kakak masuk kan sebab husband kata tak apalah you buat since you tak ada kerja just to make use of your time lah Jadi bila kakak sudah buat masuk kali ketiga, so I try nak bermula. Macam mana nak bermula kan? So kita tak tahu, we're starting from zero. So Azan cakap kan datang meeting tau dekat rumah dia jauh. Kakak dulu duduk Ceras. Dia duduk dekat Damansara. So every day pergi, bukan every day, every week pergi meeting kat sana, jam gila tau. Tapi satu hari bila bawa kita laju-laju, polis tahan. Polis kata, wah laju kan. So my husband cakap, never mind, saman. So the police also okay, tak apa jalan. You see, the police also understand the MB kan. So bagi kita jalan. So macam tu lah. So anak tak boleh bawa pergi meeting. So my husband jaga dalam kereta tau, pakai ubat nyamuk. You just imagine that last time memang teruk punya. So bila kita dah pergi meeting semua, kita dah mula understand. So I try untuk cari orang jaga anak. So jadi my husband dapat attend the meeting. So my upline kata you start buat demo dekat rumah. Jadi bila kita buat demo dekat rumah tau, kita ada serve makanan lah ramai yang datang tau. Tapi at that time satu orang pun tak beli. Oh, my husband cakap, sudah cakap ni memang tak boleh buat ini bisnes. You pulang itu certificate. You just imagine that, nasib baik kakak sabar tau. The next week tu kakak buat lagi demo. So bila kakak buat demo kan, ramai tau yang beli, 200 lebih. Tapi bila kakak dah order barang nak hantar, dia kata cancel, tak jadi. Oh, I start memang susah sangat dulu tau. Tak macam sekarang. So masa tu lah, I get so mad, rasa tak tahu macam mana nak buat. I pergi rumah family I, anak my niece semua order barang. Bila I belum sampai rumah saja dia sudah cancel. So mula-mula memang I rasa tak boleh nak buat. Everything I buat, my close friend, my family, semuanya tak ada support. My neighbor semua. Tetapi I keen on buat. So I keen on buat. My first demo is $7. You just imagine but jadi I punya bonus RM7. I kasih apa cium tu duit tau. Bagi I cakap untuk I punya azimat tau. I simpan lah. Jadi dekat situ bermula and I keen on buat every day keluar.
After maghrib, Saturday, Sunday, every day keluar. Sebab kakak tak tahu buat kereta, tunggu my husband balik, then only we work together. Jadi dekat situ kan, bila kakak dah mula buat, kakak dah mula ada kumpulan, so buat demo, dan masa itulah kita belajar, apa pun yang kita lalui cabaran, macam-macam cabaran yang datang. Tetapi kakak tak pernah kisah, because I ada impian. The most important bila kita buat business MBA, we starting with D. D means you kena what you call that, decision, keputusan. Banyak orang masuk tapi tak ada buat keputusan. That's why ramai orang yang masuk MBA tetapi tak ramai yang MBA. Why? Sebab dia tidak ada the big why and dia tidak buat keputusan. So macam sekarang kita kan sudah physical year. So kita mesti buat keputusan. Whether you want to capai 21% or platinum direct, or you want to be another 3 to become emerald, diamond, and 9 to be executive and seterusnya. But you must have keputusan. Decision is very very important. Bila you sudah buat keputusan, decision, then you kena berani dare to jumpa orang, dare to menghadapi cabaran, dare to menghadapi failure. Kadang-kadang kita nak berjaya tapi kita takut gagal. So I lalui bermacam-macam. I learn through mistake. I buat macam-macam ya, sebab I punya sponsor, dia sponsor I, lepas tu dia sudah hilang dalam penjagaan. I ada up the line, so I refer to my upline. So I buat sendiri. Dia bagi I pelajaran, tapi pengalaman I have to do it myself, dan boleh akan dapat pengalaman. Okay, I buat sampailah satu-satu tahap. Bila I balik kampung, my cabaran tak henti-henti daripada I punya family, jiran-jiran yang terdekat, family. Bila I balik kampung, diorang cakap apa? My parents cakap, diorang cakap I macam minta sedekah, beggar. Sebab masa tu I bawa barang, cerita dengan orang tak beli, diorang kutuk I. So at that time, I always cry. How I want to build my business. So sometimes bila I set the demo, so sampai satu masa my husband tak nak hantar. So I have to go to do the demo sebab I dah promise dengan my downline. So I tunggu tepi jalan at that time I tak gerti bawa kereta. So I dah pergi buat demo, I tunggu dekat bus stop, I tunggu bus tak ada, taxi tak ada, lori sampai. So I stop the lorry to send me to the demo punya tempat kan. Jadi bila I pergi dekat sana, every time bila itu the Indian driver tanya I, kakak mau pergi mana? I cakap tak apa, you bawa saja dekat. Dia tanya sudah banyak kali tahu sebab I punya tempat demo jauh tak sampai-sampai. So suddenly dia tanya lagi, kata you diam boleh tak? Nanti saya dah sampai kakak baru cakap. Macam tu sekali tau. So a few times, about 3 times I naik lori. That's me. Because to me no other way kecuali MW yang boleh membuatkan I senang. Sebab that time I memang susah. Sebab I sudah tidak ada pendapatan. So lepas tu I keen on buat. Bila sampai sampai ke tahap platinum direct, so I dah mula rasa confident. So I start buat bila I macam I kata tadi, decision I sudah buat keputusan, dia berani. You kena jumpa seberapa ramai orang. You don't care siapa yang mau, siapa tak mau. It's not our bukan kita punya keputusan. You just give them the opportunity. Keputusan Allah yang menentukan. If dia Allah want to give them rezeki, of course dia can stay longer in this business. Otherwise kan dia buat ada cabaran dia langsung hilang. Jadi keen on buat. So berani hadapi cabaran. Apa saja cabaran yang datang, dia challenge. Take it as for me to move up in this business. I don't care. So bila ada lalui cabaran tu semua, kita dah berani menghadapi cabaran, then you kena ada impian. Kadang-kadang kita buat MBA kan, kita tak ada impian. Kita buat MBA for fun. The reason why orang gagal sebab dia just buat for fun, kadang buat, kadang tidak. But to me, MBA is satu the destination to fulfill my dream. So after this, you akan tengok I punya video. Ada tak video you all akan tunjukkan? Tak ada. Lifestyle, ada lifestyle.
So that's mean bila I dah buat tu, I berani berimpian sebab I rasa dengan MBA dia boleh capaikan impian I. Jadi I tak pernah, kalau you tengok balik, I tak pernah pergi overseas. Tapi dalam MBA I dah pergi berpuluh-puluh kali. Travel in style. Everything kan MBA paid for. So that's why once kita start buat MBA, kita kena ada satu impian yang besar. Yang kalau tak buat MBA tak boleh capai. I kalau tengok balik masa I kahwin dengan suami I, my husband tak pernah bawa pergi overseas. Every year bawa pergi balik kampung. Tapi bila ada buat MBA kan, 1 tahun macam sekarang kalau diamond or executive diamond 3 places a year. Kadang-kadang sampai tak mau nak pergi tau. Sebab every time kita enjoy life, kita dapat macam treatment, VVIP punya treatment. I remember that bila I pergi dekat Auckland, di mana MBA sewa satu helikopter bawa kita, I and my husband pergi naik atas gunung, ambil kunci hotel. Welcome drink. Mak Saleh bagi kita welcome drink. Jadi kat situ dia bawa turun, dia escort kita pergi sampai dekat hotel, duduk dekat situ Hilton. Dan pagi tu dia bawa kita pergi tengok scenery, dan bila bawa cookies and all that, pergi naik dekat atas. So sampai dekat sana, all the cookies dia orang sediakan. Dan bila I tengok di belakang, I tengok ada satu jamban tulis situ diamond toilet. You just imagine that last time I suri rumah tangga, dalam MBA dia punya recognition, kita tak boleh nak cakap. Masa I capai executive diamond di mana I duduk dekat Sunway Hotel. Lepas tu kita duduk memang first class punya tempat. Petang kita minum dengan all the head department. So bila I turun saja, polis sudah ramai dekat bawah tu escort kita untuk pergi dekat Stadium Melawati. Pukul 5 petang memang gila punya jam tau. Tapi kita lalu tu very smooth sebab kita ada polis escort. Sebab you just imagine sebagai suri rumah tangga dapat dia punya recognition dan sebegitu. So MBA bukan sekadar duit, the recognition which money cannot buy. Lepas tu kan, tengok sampai dekat sana bunga banyak sangat-sangat tau. Semua orang bagi bouquet of flower sampai macam satu lori pun tak muat. Sampai tak boleh bawa balik semua. Dia punya recognitionnya macam mana kita bila mencapai satu-satu tahap. Sebab kalau dunia luar memang tak dapat. My husband pun tak pernah bagi sekuntum bunga pun dekat I. Sebab to me, it's okay. Asal MBA sudah recognize kita. So dekat situ memang macam-macam yang travel yang kita boleh dapat. MBA bukan sekadar duit. Duit is up to you to decide how much you want. You sign saja SA 88, you sudah dapat blank check. It's up to you to decide how much you want per month, how much you want yearly. So you have to ada target. Kena buat. Kena benar-benar buat. Sebab it's really worth it. Bila you buat, you akan recognize, you akan dapat travel, VVIP punya travel seminar dan sebagainya. So dekat sinilah kenapa perlunya kita buat. Lepas tu kita ada passive income. Kalau kita perhati balik how high kita punya pekerjaan di tempat kita, sampai satu masa kita akan diberhentikan kerja. Kalau kita kerja government, we can get pension half. Kalau gaji you 5,000, 2,000 setengah something like that lah. Tetapi kalau kita kerja dengan kerajaan, zero. Macam I dulu kerja dengan swasta. Kalau firm, you zero. Tapi kalau kerajaan separuh. You just imagine kalau gaji penuh pun tak cukup, macam mana kalau gaji tengah separuh. Dan apatah lagi kalau kita tak ada dapat, income langsung sudah berhenti. That's why kalau you tengok balik orang pension saja mati. Pension saja mati. Sebab apa? Sebab dia rasa dia stres. Ada duit pun tak cukup, tapi sekarang sudah tak ada duit. You have to eat, how to manage kita punya life dan sebagainya. Dan sekarang kita telah dilanda COVID-19. You just imagine betapa ramainya orang yang tutup gulung tikar. Company semua tutup, yang tak ada income, orang berniaga pun kena tutup. Tetapi MBA sudah berapa bulan yang PKP, my group boom like hell. Yang capai founders platinum, yang capai emerald, yang capai diamond, ramai. Dan yang dapat core plus banyak sekali. So jadi I punya check pun
tengok I sudah tak keluar lama tu, sudah semi-retired. Tetapi the income keep on datang. Masa COVID lagi banyak. Jadi dekat situ perlunya kita buat bisnes MBA. Don't look back. You kena fokus betul-betul. Sebab macam I tak pernah terfikir apa yang I dapat sekarang. Jadi apa orang selalu cakap, passive income, mati pun dapat pendapatan, tak buat pun dapat. Baru I nampak betapa bagusnya MBA. So my neighbor tengok I tak keluar rumah, I tak buat apa-apa pun, tetapi income makin banyak. You just imagine orang PKP jual kereta, jual rumah sampai tak ada duit nak makan. But in PKP yang berlaku, I dapat buffet mading, I dapat beri kepada husband I kereta Porsche. That is my dream. So dalam perniagaan MBA, the dream is very important. To me, apa saja yang I dapat, semuanya melalui I punya impian. I dapat merealisasikan impian I melalui perniagaan MBA. I keep on dreaming about my house. I keep on dreaming about swimming pool. I keep on dreaming nak dapat Mercedes Sport. I nak dapat Porsche. Everything I get in MBA business. So tidak ada sebab kenapa kita tak nak buat. So this one the matter of masa dan ketika. How you nampak business ni. How you can get in this MBA business. What you want to get. When you want to start. All this, the diamondship, the success is in you. It's up to you to decide. So that's why kakak cakap, you mesti ada impian. You mesti ada target. You mesti ada time frame. The sense of agency. Why we should do the MBA cepat-cepat? Sebab kita banyak ketinggalan. Kalau you masih lagi tak capai, you masih lagi di tahap yang lama, maka you tidak dapat apa yang anda sediakan. You must grab this opportunity. Work towards apa yang you nak. You kena target impian yang besar, you kena willing menghadapi cabaran, sebab cabaran mengajar kita untuk menjadi lebih kuat. Mengajar untuk kita menjadi tabah. Membuatkan kita jadi very, very strong willpower. The most important is us. I don't care betapa ramainya orang tak nak, tetapi bagi Kak Nap, yang tak. I keep on move up. Dan apa punya impian satu demi satu tercapai. Jadi Kak Nap rasa dalam perniagaan MBA ni tidaklah tak susah mana. And tidak juga terlalu senang. Tetapi dalam perniagaan memerlukan kita kesabaran. Sabar daripada sudut kita berinteraksi dengan customer kita. Kadang-kadang kita nak bina group kita, downline kita. Kadang-kadang kata enggak, tapi at the end tak enggak. Keep on moving up. Dalam perniagaan MBA, you just don't wait anybody. You just go in buat, keep on buat. Sebab dalam perniagaan MBA, yang paling penting tadi kita menuju ke arah destination kita. Ke arah mana you nak tuju. Jadi bila you rasa you nak capai, kalau yang baru-baru, you must hit 21%. So kalau misal kata hit 21%, kenapa? Sebab bila you capai 21%, you sudah mengira untuk ke platinum direct. You capai 3 to 18%, you can get bonus or profit. But if you are 21%, kalau you capai 6 bulan, you sudah capai platinum direct. Then you can get macam yearly bonus. You boleh direct dengan MBA. So you boleh qualify untuk pergi seminar. Tapi kalau 20% you ada setahun Founders Platinum Direct, you qualify untuk pergi ke travel seminar. You akan dapat yearly bonus. You akan dapat core plus and all that. So all these things for you. Tapi if you don't grab, you rugi. Yes, so everybody in this business, kita masuk sama. Kita barang pun kualiti sama. Tetapi kenapa orang dapat? Kenapa kita tak dapat? So yang itu kita perlu persoalkan. Don't take about cabaran. Kalau tak buat MBA pun cabaran pasti ada. Sebab kita masih lagi hidup. Tapi bila kita dalam MBA, of course kita ada cabaran. Tetapi cabaran akan hilang sedikit demi sedikit. Tough people will last. But tough time will never last. Sementara perkara-perkara yang agak sukar dan sebagainya, dia akan lalu meninggal sedikit demi sedikit. Dia akan menjadi lebih mudah. And you kena be strong with power. You kena believe it there yourself. If everybody can do it, why not us? Kak Nap selalu fikirkan, kenapa orang lain boleh berjaya? Kenapa aku tak boleh berjaya? So kita check ourselves. Apa yang orang berjaya buat? Apa yang kita tak buat? Apa yang kita perlu buat?
Itu yang paling mustahak untuk kita nak membina penjagaan MW. Sebab dalam penjagaan MW, for us, bukan saja kita boleh tukar kita punya lifestyle, we can help people to change their life to a better life. Jadi kat sini you ada misi, you kena ada sebab kenapa you masuk. So dalam penjagaan MW juga, kalau kita perhatikan, you boleh banyak menolong orang. Kalau macam kita selalu fikir, kita kena bantukan orang lain berjaya baru kita berjaya. Tak macam penjagaan di luar. Kita kena pijak orang baru kita berjaya. So this is a very good untuk kita yang mana kita boleh dapat menolong orang. Kita buat amal jariah daripada sudut apa yang kita dapat dalam MBA. They are so huge. They are so meluas daripada sudut apa yang kita nak nampak. We talk about money. Money is unlimited income. We talk about freedom. Banyak orang yang banyak duit tapi tak ada masa. Tapi sekarang we can set when you want to work, when you don't want to work, and when you want to start work. So Kak Nat memang very freedom dengan partner because kita rasa we dah buat segala-galanya dulu-dulu. So dulu masa Kak Nat bekerja, everyday pergi kerja, matahari belum terbit. So balik matahari sudah terbenam, tak nampak matahari. So everyday pergi kerja bawa anak, taruh dalam bakul, hantar dekat rumah orang. Tetapi sekarang kalau you tengok balik, masa very freedom, everyday duduk dekat rumah kan. Then kadang-kadang bila my grandchildren come back, we swimming together, we set ourselves to do what we are going to do. We enjoy life like how. So dalam saat-saat usia kita yang dah sebegini, inilah masanya yang kita nak freedom. Kadang-kadang kita tengok orang yang bekerja, dia bekerja sampai pencen. Dah pencen kerja lagi. Sebab kerja berhenti tetapi income sudah tak ada lagi kan. Ambil air sikit lah. Jadi dekat sini apa yang Kak nak nampak bagi anda sama ada atau baru atau lama, yang paling penting keputusan yang you buat. Ramai orang baru tetapi dia boleh capai lebih cepat daripada orang lama. Sebab kadang, excuse me kadang orang lama kita tak buat keputusan. So sekarang bermula daripada tonight, everybody must have keputusan. Bila you nak capai sorry. Terima kasih So that's why kalau kita dah capai platinum direct, you kena work with your group, your team. You kena sit down and feedback dengan upline you. Then bila dia dah capai 21% to make sure dia capai platinum direct, you bantu satu capai platinum direct, you sudah ada pension at least 3,000. So kalau satu you boleh kan, you build another one, you sudah capai sapphire. My downline I sponsor dia dulu bekas polis. Dia ada 3 anak. Satu anak tak buat, 2 anak buat. Dia balik kampung sudah pension polis, dia punya pension 5,000. Tapi anak dua-dua orang buat MBA. Dia tak ada buat apa-apa tetapi dia punya pension every month 7,000 and qualified pergi overseas. You just imagine that MBA. Bukan kita cerita pasal buat tetapi tak buat. So those who have parent kan, you tolong you punya parent. Every month MBA bagi itu income pada kita punya parent kan. Jadi dekat sini bila you sudah ada kumpulan, so work together with them. Kita kena respect each other, respect you punya downline, respect you punya upline, sideline and everybody. Sebab kalau kita tengok the higher we go, the humble we are. But kita nak dalam penjagaan MBA ni kena buat sama-sama, we enjoy sama-sama and we happy together. Itu kita ada satu konsep, kita kena tolong orang lain sampai berjaya. Barulah kejayaan akan sampai kepada kita. Jadi kakak dah cerita macam mana kesusahan kakak bina perniagaan, banyak cabaran. Tetapi the reward yang kakak dapat, kakak dah dapat duit apa yang kakak nak, berpuluh ribu satu bulan, ujung tahun beratus ribu, dan akak dah dapat capai impian kan dekat Mercedes Sport, kita ada Porsche, kita ada rumah yang apa yang kita punya impian, I set together, so we improve, I get everything.
in the MBA business. It's really worth it. You don't care about cabaran. Cabaran can on datang, but how we manage the cabaran. Jadi kat situ Kak nak you ada kekuatan. Why you stay dalam perniagaan MBA. Kadang-kadang kita buat sebulan kita dah tak nak buat. Buat 3 bulan kita dah give up. So kalau kita nak dapat passive income bukan sebulan, bukan setahun, bukan 2-3 tahun tetapi selamanya, barulah income tu akan pergi dekat you. Walaupun you sudah tak ada, the effort, everybody yang dalam network kita ataupun dalam kita punya family, they will get. Kita kena sacrifice everything to enjoy we dapat together. So jadi dekat sini you kena ada sense of urgency kenapa you perlu capai cepat. So you kena tahu orang-orang yang tersedia bersama dengan kita, dia akan enjoy together. Macam Kak Nat dulu bila time media perniagaan tak dapat nak jaga mak, kita keluar-keluar saja. Tak dapat nak bagi mak duit sebab kita pun tak ada duit kan. Tapi bila kita dah berjaya, masa dah ada, duit dah ada, tapi mereka sudah tiada. Jadi dekat sini kita rasa betapa ruginya kita tak dapat bersama dengan orang-orang yang kita sayang untuk menyaksikan kejayaan kita. Tapi bagi anda yang masih ada parent, yang masih lagi ada sekeliling family, you akan menyaksikan, akan celebrate atas kejayaan. So do it now. Jangan tunggu lama-lama. Jadi apa lagi yang akan dapat? Macam-macam daripada segi freedom, daripada segi recognition yang tak pernah kita rasakan selama ini. Bila kakak dulu bekerja, everything buat. Apa yang bos suruh buat, kita buat. We stay back. Kadang-kadang proposal nak keluar sampai tak balik. My husband datang nak ambil pun cakap balik-balik. Kerja tak habis lagi. Every damn thing kita buat. Tetapi once the job tak ada, I kena retrench. At that time, I learn. Berbanding, kalau dulu I kena retrench, I tak ada duit sebagai so about 10 to 20 years, about 30 years already in this business. You nampak tak during COVID paling teruk daripada recession yang dulu, tetapi I get all these things during COVID punya masa. Kita dapat tembus balik. So that's why MBA is a good during a good time or a bad time. It's up to us how you manage your own business. You can understand bahawa MBA is your business. Bukan kita bekerja dengan MBA, bukan upline punya business, bukan downline punya business, but it's our business. Bila kita faham our business, no matter cabaran apa sekalipun, we start pegang kuat business ni. Sebab whatever apa yang kita lalui, whatever apa yang kita dapat, semuanya akan kita rasai. MBA akan sediakan. Bila you nak? This year, next year, and when. That's why keputusan cukup penting. Jadi Kak Nat dah cerita dah macam-macam dah Kak Nat dapat, macam-macam dah Kak Nat lalui. Ada yang sedikit masa lagi. Kak Nat open untuk you all untuk bertanya dengan Kak Nat apa yang you rasakan agak suka you nak bina perniagaan. Apa ni yang tunjuk tadi itu semuanya dari duit MBA. A single cent semuanya daripada duit MBA, bukan ada bisnes rumah. Abang Saleh dah pension, Kak Nat tak kerja, suri rumah tangga. Yang I tunjukkan tadi tu adalah daripada hasil duit MBA, daripada cabaran yang I lalui. So yang apa, dengan sebagai suri rumah tangga, I ada 3 biji kereta, CRV, Mercedes Sport, and last kali I baru beli Porsche. Dekat sini, kalau kita tanya balik, adakah perlu kita buat perniagaan MBA ni? Atau kita banyak kita cerita dengan orang, tak main lah, not my cup of tea lah, not my line lah, kan? Jadi akak pun memang tak minat buat MBA tau. Tapi yang I minat, I dapat pergi travel setahun 3 kali pun cuma. I got all these things melalui MBA. Bukan kita minat tak minat. Kita pergi kerja pun bukan kita minat. Yang kita minat adalah gaji. Cuba pergi kerja tak ada gaji, minat tak? Tak minat kan? So kadang-kadang kalau orang tanya, I tak minat, I not my cup of tea, kita tanya balik dia. You pergi kerja, you minat ke? Your cup of tea ke kan? Akak selalu cakap macam tu. Sebab orang tak faham, orang tak nampak. That's why kita kena fahamkan dia. Kalau orang kat luar sana tu nampak betapa hebatnya MBA boleh menukar corak hidup kita, boleh mencapaikan impian kita, I rasa semua orang nak buat. Seperti you all lah. So bagi anda yang dengar apa yang akan nak kongsikan, you also can do it much more better than me. So dalam perniagaan MBA, tak kisah siapa kita, as long kita dalam perniagaan MBA, kita dalam satu landasan yang betul. So you kena set your target sebab
You yang menentukan you punya kejayaan. Jadi Kak Nat rasa Kak Nat dah share dah banyak dengan you. Kak Nat rasa ada apa-apa soalan yang you nak tanyakan, boleh Kak Nat jawab. Sebab apa Kak Nat rasa kalau Kak Nat cerita pun you dengar saja kan. So I tak tahu sama ada you boleh dapat pick up apa yang Kak Nat kongsikan. Is it okay? Okey. Ah, Okey. Ada ada siapa-siapa apa-apa nak soalan? ada apa-apa soalan daripada hadirin? Ada apa-apa nak tanyalah kan? Okey lah, kalau tak ada saya soal sekejap. Macam contoh, macam contoh pandangan Kak Nat dengan abang tentang pejabat awam yang rasa selesa sekarang, tapi dia dah ahli MBA, tapi macam mana kita nak nak convince je macam kita nampak ke perniagaan ni. Dia macam dia dah masuk tapi dia tak macam betul-betul buat. Betul tak? Macam tu lebih kurang. Tapi tak kisah kan. So kita tanya balik dekat dia, it's okay. Sebab kalau kita tengok balik, you ada pekerjaan at this moment. MBA ni untuk kita punya orang kata in case apa-apa terjadi. Kalau you tengok balik macam circus kan, dia orang very professional. Tapi apa yang kita dapati di bawah dia taruh net. If anything happen, terjatuh ada net menampung. Macam kita, you kata dekat dia, sekarang you rugi, you dah ada business ni adalah your own business. Kadang-kadang kita bekerja, kita heboh kan nak cari nak bekerja untuk company orang. Tetapi dia buat MB. Kenapa kita tak nak move up? Kenapa kita tak nak buat betul-betul? So you kena bagi dia jelas tau. Kadang-kadang dia nampak MB ni just cipu, just to pass dia punya time. Tapi dia tak tahu 14 pendapatan yang kita akan dapat. Kak Nat baru berapa je pendapatan? Baru syukur je dapatnya. Tetapi Kak Nat rasa itu pun dah bersyukur sangat. Jadi you kena exposekan dengan dia. Dan you kena tanya dia, is it okay ke? Kalau dia bekerja pun kan, kalau hebat mana pun, bila dia berhenti, income zero. Kan? Kalau you tengok balik apa yang dia boleh wariskan. Katalah dia profesional. Kalau dia tak ada, boleh ke isteri dia ke anak dia menggantikan jawatan dia? Tetapi MB is automatic. Kalau kita dapat 45,000 sebulan, kadang bila sampai satu tahap anak kita akan dapat lebih dari kita. Sebab all the network tu MB tak boleh ambil. Semua tu adalah kita punya. So pewaris yang akan dapat. That's why you tengok balik. Bukan orang tak ada duit yang nak buat MB, tetapi orang yang dah ada kedudukan profession sebab dia dah mula realize the professional hanya untuk dia, bukan untuk family dia, bukan untuk pewaris dia. That's why kita bagi dia nampak, bagi dia jelas. Sebab tu kepahaman. Kalau sekadar masuk, sebab tu yang berlaku masuk sekali, 2 kali, 3 kali sebab tak faham. Tapi kalau dia faham, dia start susah, payah, jatuh bangun, dia akan buat sebab dia tahu apa yang dia akan dapat. Kan? Rasa-rasa terjawab tak apa yang Kak nak cakap? Terima kasih Kak. Sama. Ada siapa lagi nak tanya? Ke semua dah faham? Nak tanya jap. Apa cabaran yang terbesar sepanjang buat bisnes MBA? Cabaran yang paling nak anggapnya cabaran paling besar. Cabaran? Ya. Cabaran yang paling besar lah. Ya? Ya. Okey. Kalau nak ikutkan balik kan, cabarannya semua besar-besar tau. Tapi Kak Nat punya impian lagi besar. Jadi cabarannya kadang-kadang bila kita dah buat, kita bantu kumpulan kita, ada yang tak faham konsep. Dia kata kita bantu untuk kita capai, betul tak? Kadang-kadang dia tarik diri, satu kumpulan hilang. Tapi dia hilang. Tetapi Kak Nat masih ada. Sebab I know, business MBA is mine. Nobody will take MBA I punya income. Nobody will stop me from success. Jadi dia nak pergi, dia pergi. Dia yang pergi tu hilang this attitude yang tak betul. Hidup dia macam tu juga. Tapi kita dah banyak perubahan. Daripada satu tahap ke satu tahap, daripada satu kehidupan yang lain menjadi yang lebih hebat. Itu sebab kita kata cabaran yang paling besar, itulah yang paling membuatkan kita jadi kuat. Kalau tak ada cabaran, kita rasa okey saja tau. You tengok layang-layang naik pasal apa? Pasal angin kencang kan? Tak ada angin, layang-layang mana boleh naik, betul tak? Kite tau. Tapi macam kita, kalau you belum ada cabaran yang besar, you belum lagi mahu berjaya. Kalau nak capai tahap tinggi, you mesti ada banyak cabaran. You tengok you banyak cabaran, kadang-kadang orang lain tak nak lah, kadang-kadang customer macam itulah. You kena tengok, nanti sekejap lagi you boleh berjaya. Kan?
Banyak akak memang banyak kanan dollar lah apalah. Tapi kita back to our dream. We settle it with kita. Jangan kita buat keputusan atas cabaran kita tak mau buat. Cabaran pasti datang. You tak buat MBA pun cabaran pun ada. Tapi macam akak cabaran yang besar-besar I lalui. Tapi setelah I lalui cabaran yang besar, I pun meningkat lagi tinggi. Kan? Okay. Puan Zainab ada 1, 2, 3, 4 soalan daripada warga Maya ni. Okey, yang pertama dia kata Puan Zainab fokus produk mana? Nuzlite atau Noxa yang membawa Puan berjaya sekali? Okey. Masa Kak Nap buat bisnes MBA dulu, tidak ada all the gadget. Noxa tak ada, pressure cooker, all these things semua tak ada lah. Bread maker tak ada, iron pun tak ada. So Kak Nap memang fully core product. Kita ada personal care, home care. So selalu Kak Nap buat apa? Multi bread, kecantikan. Selalu kita buat apa? Kecantikan luar dan dalam. Bila kita buat facial, of course kita kasualkan butterman. Dia work together macam tu. Sebab time dulu barang-barang yang kita cerita-cerita sekarang ni memang tak ada. Memang fully lah barang-barang core product MBA. Itu yang Kak nak capai. Okey, soalan kedua daripada Hisham ni. Dia tanya, mereka selalu kata MBA ni untuk profesional saja. Saya selalu nak sponsor golongan Asnaf atau B40 tapi mereka tak mahu. Apa pandangan Kak Nap? Okey. Kadang-kadang MBA ni is about attitude. Bukan kira dia latar belakang dia ke apa. Kadang-kadang kita tengok kita nak tolong ni, tak ada duit, orang susah. Dia tak nak, betul tak? Tetapi kita tengok orang, macam Kak Nak ada jiran. Macam Kak Nak ada satu jiran dia ada bisnes kapal terbang, timbang kapal terbang, dia ada college, dia ada, memang kaya gila. Tetapi dia nak, masa kita sama jogging ada dapat sponsor dia. Sekarang dia dah going to be emerald and yet to be diamond also. Kan? Satu. Yang satu lagi, akak ada satu Abang Saleh punya kawan yang polis tadi, dia dia hanya kerja di hospital Seredang, as a attendant. Gaji dia 1,500. Tetapi attitude dia bagus. Dia buat ambil sekarang counting diamond. Dia punya income bukan saja counting diamond, income dia every month more than 40,000. Sebab dia sponsor satu orang yang dah capai ke tahap Founders Executive. Tahun ini dia akan capai Founders Dapur Diamond. Yang itu dia profesional. Jadi dekat sini kalau tengok balik macam Kak Nak rumah tangga. So, that's why kita kena tengok orang yang ada impian, yang inginkan perubahan dalam hidup. Ada orang susah dia kata okey lah, tak apa, sekarang pun boleh hidup kan. Tak buat MBA pun tak mati. Tetapi ada orang yang dah kaya pula, dia rasa macam arwah Dr. Rohana, dia kata apa? I takut untuk menjadi miskin. I want to be rich all the time. Kan? Jadi sebab tu dalam perniagaan MBA, kita tak boleh prejudge. Dalam perniagaan MBA ada wants and need. Ada kita rasa dia perlu tapi dia tak nak. Ada kita rasa dia dah cukup kaya dah tetapi dia tak. So all these things kita memainkan peranan penting untuk memberi peluang kepada sesiapa saja as long yang mahu. Sebab tu kata Rich Bob, help those people who really want to help themselves. Tak kisahlah latar belakang dia macam mana. Jadi kalau yang hidup dia macam itu dia tak nak, so you always go next. Kita dah explain what is MBA about, dia tak nak juga, kita tak boleh tunggu. Just don't wait. You keep on moving ke the next people sampai orang tu betul-betul nak. Okay? Okey, soalan seterusnya yang 3, 4 ni saya rangkumkan. Dia tanya berapa tahun dah Kak Nak buat bisnes MBA. Lepas tu dia ada bagi satu ayat lagi, saya dah jatuh cinta dengan produk MBA. Tapi saya tak tahu nak mula nak cerita pasal produk dengan kawan. Okey, dah berapa lama ya? Kak Nak masuk dah 30 lebih tahun. Nanti juga kata, alah memanglah dah lama. Tapi Kak Nak punya kesukaran tu dalam setahun yang Kak Nak buat. Lepas tu Kak Nak dah capai Platinum Direct, dah capai nak pergi ke Diamond tu dah capai Emerald. You tengok as suri rumah tangga, kosong income. Tetapi kalau I Platinum Direct dapat 6,000, 7,000, okey kan? Lepas tu Kak Nak move lagi ke next level sampailah Kak Nak berjaya sekarang.
sampai kepada executive diamond. Tetapi sekarang walaupun Kak Nak dah lama santai, walaupun Kak Nak dah lama tak buat, dah semi-retire, so kadang keinginan kita nak mencapai pun ke tahap yang lebih tinggi pun kita rasa kita nak juga. Tapi cara itu kita akan manage mana downline yang dah ada, kita akan bantu mereka untuk capai. So dalam perniagaan MBA sekarang ni kita lebih mementingkan kejayaan orang lain, barulah kita punya kejayaan akan berjaya sama. Tadi kata apa yang last kali tu? Saya dah jatuh cinta dengan produk MBA, tapi saya tak tahu macam mana nak mula cerita produk pada kawan-kawan. Okey. Sebenarnya itu memang cara yang betul. Banyak orang masuk jual tiup seketol lah, jual iron lah, jual apa sendiri pun tak pakai. Lepas tu dah tak buat. Macam you, bila you jatuh cinta dengan barangan, itu yang paling bagus sekali. Sebab kita kena suka barangan MB. Bila kita dah jatuh cinta, kita dah suka, kita akan keep on. Katalah you suka ubat gigi, tiap-tiap bulan kan, tiap-tiap hari bangun pagi kita gosok gigi. So kebaikan barangan tu, you kena kongsikan dengan kawan-kawan. You jangan suruh beli. Kalau you suruh beli, nak beli tak gigi ni? You nak beli tak pressure cooker dan sebagainya? Kita jangan sebut perkataan beli. Orang kita ni pantang bila kata-kata beli, nak buat untung lah, nak jual lah dan sebagainya kan. You share dengan dia, you kata, katalah barang apa yang you jatuh cinta. Kalau you jatuh cinta dengan ubat gigi, you jatuh cinta dengan whatever, apa barang yang you suka, you just share dengan kawan-kawan. Bukan dengan seorang, dengan your kawan-kawan. Kalau ramai you kongsi, katakan seorang tak sangkut, betul tak? So kita ada benefit. Kalau you tengok balik, kalau katalah dekat supermarket, dekat mana-mana lah, ada sale. Kita pin on buat promoting, ada sale. Orang tu akan pergi. Kita tak dapat apa-apa pun benefit kan? Kita buat sharing je. Tapi dalam MBA, you buat the same thing. Bila orang tu beli, dan kita akan dapat benefit. Tapi lagi bagus you kata kat dia, kalau you nak murah, you jadi ahli. Jadi untung. Kalau you pakai barang ubat gigi, shampoo, apa benda barang yang you pakai, you tukar kedai saja, tolak-tori ke troli MB, maka kalau 300 poin, you dapat apa? Kalau ada 10 orang ke kawan ke adik-adik ke, 10 orang yang beli 300 poin, bonus RM1,000. Jadi kalau macam petang tadi ada Kak Nak punya neighbor punya sepupu daripada Terengganu. Bulan ni dia dapat hampir RM1,000, 12%. Pasal dia suka barang, dia kongsi dengan orang. Dia suka barang, dia kongsi dengan orang. So MBA is about sharing. Jadi orang tak nak tu soal ke tepi. Yang paling penting bila dia nampak, dia faham. Sebab dalam perniagaan MBA ni, kalau you berkongsi bukan sekali, berkali-kali. Macam Kak Nak punya neighbor dah lama dah Kak Nak masuk, tapi baru sekarang baru terbuka hati nak. So bila kita kata it's about sharing, kita tak kisah dengan siapa kita nak kongsi, lama mana kita nak kongsi, bila datang turning point dia, maka dia akan beli juga. So jangan berhenti, don't stop. Buat apa yang you cakap tadi tu, buat share je. Bukan kata tak reti, cumanya you belum meneruskan seterusnya, baru start. Tapi keep on buat. MBA is keep on repeating benda yang sama again and again. Okay? Okey Kak, ni tadi pun ada orang WhatsApp kat saya. Last soalan dia. Okey, antara dia kata bujang dengan yang berkahwin. Dia kata kalau kahwin dah ada isteri atau suami lagi cepat, bujang ni lambat. Apa pandangan Kak Nak? Okey, dia semuanya about attitude. Akan ada juga yang buat daripada bujang. Daripada bujang dia buat sampai platinum direct. Lepas tu sekarang dia bila dia dah berkahwin, sekarang dia dah naik tahap dan sebagainya. Tetapi semuanya bermula dari individu tu sendiri. Kalau dia rasa dia bujang kan, so dia akan buat dia own cara. Sebab MB ni untuk kita. Yang seterusnya kita delegate pada downline kita. Kita keep on sponsor geng-geng kita jugalah yang macam yang bujang. Tapi yang macam you, kalau you bujang, you ada kawan you pula ada dia punya family. So kita attack pula family dia, kan? Tapi kalau kita ada suami dan isteri, itu pun is a good benefit juga. Sebab kalau isteri kan nampak, so husband support. Tapi kalau husband nampak, isteri support. So barulah kita together, memudahkan tetapi caranya sama. Depends on attitude. Tapi kadang-kadang ada juga isteri yang nampak tiba-tiba husband tarik break yang tak faham. Tak payah buat lah dan sebagainya. So isteri yang tak boleh buat keputusan ikut suami yang tak faham.
pun ada juga. So dalam soal ini bagi yang bertanya tadi, you kena fokus pada matlamat orang. Sama ada bujang atau dah berkahwin, caranya sama, cumanya you bagi tunjuk jalan. Yang bujang ada family dia orang kan. Depend pada matlamat dia orang, depend pada hard work yang dia orang nak buat. Kadang-kadang kalau bujang dia lebih suka santai. Ada juga sekarang yang bujang dia lebih suka nampakkan future masa depan. So all these things kita kena ambil kira. Dengan siapa yang kita nampak, depend daripada attitude orang tu. Okay? Kak Nak, ibu tunggal dengan duda macam mana? Ibu tunggal dengan duda. Ah. Samalah. Ibu tunggal tu seorang, betul? Duda pun seorang kan. Jadi dekat sini sama juga. Kalau ibu tunggal tu, dia tahu macam mana dia nak bina kehidupan dia, yang dia perlu dialah seorang yang akan memegang tanggungjawab untuk anak-anak dia, dia kena lebih bekerja keras. Jadi caranya sekarang, kita dah tahu dah. Kalau kita seorang tak mampu nak jual banyak-banyak, so we start gunakan barangan. Kalau you ada 300 setiap bulan, jual sikit barang, kita beli, guna sikit barang 300. But you sponsor 10 orang yang nak guna barang 300, satu iron ke 2-3 roll on ke macam tu, at least 300 point. Dah 1,000, bukan sikit duit tu. Ada orang pergi balik sebulan gaji 1,000 tau. Kita buat part time. Tapi you kena tekankan pula. Syorkan pada orang yang dah masuk tu, you nak tak dapat macam I1,000. You cari geng-geng kita buat barangan, share tentang fantastic barangan. Kita tukar brand. Berkurun-kurun kita pergi dekat supermarket, we get nothing. Kita bagi duit, dapat barang. Tapi MB bagi duit, kita dapat barang, kita dapat duit balik. So tekankan macam tu. So kita kata, janganlah kita kata masuklah, tolonglah aku ibu tunggal. No, orang takkan tolong kita. Jadi dekat situ you kena bagi dia orang nampak. You kena nampakkan dia orang macam mana. Macam mana we can make money melalui ni. Sebab itu kalau you tengok balik orang lain semua tutup kedai semua. Tetapi MB punya business skin on boom during PKP. Especially dalam kumpulan Kak Nak memang ternyata dia orang hit target semua. Dulu susah nak capai planting dan sekarang volume minggu pertama saja dah capai 21%. Because dia orang dah mula nampak. So how kita promote dia orang? Jadi dekat situ sama ada duda atau apa, semuanya depend pada attitude kita. How yang si duda ni nak buat target ni. Kalau kita nak buat target, nak capai, tapi kita pun tak keluar rumah, kita pun tak kisah, tak cerita dengan orang, tak buat, macam mana kita nak capai? Yang apa yang ada pada diri kita, latar belakang kita, itu adalah sebagai satu sandaran saja. Tetapi yang menggerakkan kita, yang berjayakan kita daripada attitude kita tadi. Okay? Okay Kak, ni paling last sekali soalan dia. Sekarang ni kita mau pada PKP, kita macam sponsoring, servicing orang dengan alam maya lah kan, dengan internet semua ni. Apa pandangan Kak Nak tentang keadaan panorama bisnes MB secara macam ni? Okey, dia biasanya kita akan Zoom meeting pakai Zoom, betul tak? Nak bila orang pun semuanya pakai Zoom. Tetapi bagi mereka yang guna Facebook, diorang berkontak berapa banyak follower dan sebagainya. Walaupun PKP, diorang tetap berkontak online kan. Jadi dekat situ tak jadi masalah. Kalau misal kata, diorang kata dah dapat dah kontak dan sebagainya. So, dia akan ceritakan tentang bisnes MW. Bila dia dah masuk dalam perjalanan MW, kita ceritakan tentang barangan. Jadi dekat sini, itu sebab kalau you tengok dalam grup Kak Nam, walaupun during PKP ni, diorang meletup-letup sebab dia buat cara yang sebelum online. Dia buat, katalah dia cuba cerita dengan geng dia about MW. So bila orang tu dah faham, dia pula akan cerita pada kawan-kawan dia. Benda yang sama tapi lebih kepada yang online tu. So kalau misal kata bila time diorang tu nak membina dan sebagainya, dia akan mula berjumpa one to one ke, explain more detail dan sebagainya. Jadi tak terjejas. Sebab apa yang Kak Nak dapati daripada sudut kumpulan Kak Nak daripada last year, ramai yang mencapai platinum direct, memang beratus-ratus yang capai. Lepas tu yang ada yang mencapai emerald. Emerald ni dia Sabah, jauh daripada apa. Pun dia akan bercakap melalui macam online juga kan. Dia buat Zoom meeting, guide dia orang pada Zoom meeting. Yang dia capai Sapphire, ramai yang naik tahap.
Dan dia punya business kalau 21%, minggu pertama dah capai 21%. Sebab dia keep on doing it the same thing tetapi melalui online kan. Itu pengalaman Kak Nap punya group lah kan. Okay, terima kasih Kak Nap. Okey, ni makin lama ni sebab MBA ni MLM, Niaga Laut Malam. Sebab ada lagi maknanya Kak Nap jawab 2 lagi soalan, saya tutup lah Okey. Macam mana Kak Nap maintain energy, untuk terus ke depan dalam bisnes? Macam mana Maintain energy untuk terus ke depan dalam bisnes. Okey. Sebab apabila Kak nak capai 20%, forever 21. Daripada dulu sampai sekarang Kak nak capai 20%. Jadi dekat situ satu perkara di mana kita nak mencapai 21%. Tetapi bila kita nak mencapai ke level yang lagi tinggi, kita akan berusaha untuk membina kumpulan. Jadi bila Kak Nat dah mula bina kumpulan, ada yang capai Sapphire, Emerald, Diamond, going to be executive Diamond, ada yang nak capai Diamond, so ada yang nak capai Founders Double Diamond jadi dekat situ kita punya energi, cara kita bekerja berbeza-beza. Kalau dulu mula-mula kita asyik pi call back, buat demo sana, tak henti-henti to build up our volume to achieve 21%. Tetapi bila diorang dah ada kumpulan pula, Kak Nat akan fokus to manage them how they want to achieve 21%. Duplicate. Bila kita dah duplicate, kita rasa kita akan agak lebih mudah sedikit. Sebab apa? Bila delegate dekat diorang, apa yang diorang patut buat. So the leaders akan refer pada Kak Nap, dia akan buatkan strategi, dia akan buat family charta dia, macam mana kedudukan grup dia. So jadi kat situ Kak Nap akan manage, akan point dengan dia, okay, dengan grup mana yang you perlu bekerja, just ikut saja. Jadi membuatkan Kak Nap punya energi, setakat ni umur Kak Nap dah 65 tahun. Abang Saleh dah hampir 70 tahun. Tapi Kak Nap rasa tenaga Kak Nap memang sentiasa menyala-nyala. Kerana because of the impian. Impian Kak Nap nak tengok seberapa ramai leaders yang keluar dalam grup Kak Nap. Jadi Kak Nap rasa satu kepuasan. Bila diorang berjaya, satu kekuatan buat kita untuk teruskan lagi untuk kita membina. Itu yang membuatkan Kak Nap sentiasa bertenaga. Yeah. Okay, Puan Zainab, ni betul-betul lastnya. Nak tanya golongan mana yang best untuk kita sponsor kalau kita nak achieve diamond 3 ke 5 tahun, muda atau dewasa? Okey, sebab kalau tengok dalam kumpulan Kak Nap, dia ada berbagai-bagai. Yang sekarang yang muda lebih ramai. Dia pasal online dia orang pandai kan. Bila tu kadang ni sampai platinum direct, di bawah sampai 7 lapis yang mencapai. Sebab nombor satu, sebab dia dah faham. Itu sebab the key point is to understand the business. Kalau orang tu masuk, dia tak faham bertahun-tahun dia lingkup yang sama juga. Tetapi kalau orang tu faham, dia perlu buat cepat. Jual sponsor, lepas tu servis and audit, dia buat benda yang sama. Daripada sudut yang apa tadi yang kata remaja kan. Lepas tu yang dah ada family. Itu semuanya yang mana ada family, kalau dia nampak dia juga akan cepat. Sebab tu kalau Kak nak tengok yang nak capai diamond ni pun muda. Yang baru ni pencara ni pun tengah nak hit diamond juga, dia pun muda juga. Yang baru-baru ni yang ada sekarang pun umur dia dalam 30-an, dia nak going to achieve double diamond. Jadi sekarang kan semuanya kita kena faham. First of all, you kenali your leader. Siapa? Kalau kita kata nak dalam kumpulan Kak Nap, ada yang profesional. Banyakkan profesional. Jadi ada yang juga suri rumah tangga pun boleh berjaya juga. Ada yang dah dewasa. Ada yang yang muda-muda. Jadi kat sini kita tak boleh nak prejudge tau. Kat sini kita buat secara rambang. Sebab MB kata sesiapa pun boleh. As long kita based on kemahuan seseorang tu. Ada orang nampak MB ni ciput saja. Just to pass dia punya masa. Ada orang yang nampak to change dia punya impian. To change dia punya dream. So ini semuanya mengkategorikan setiap orang tu semuanya sama. As long check balik semula, you kenali mereka, adakah dia benda-benda nak dalam perniagaan MB ni. Itu yang nombor satu. Bila kita dah kenal, kita dah faham. Sebab tu Kak Nap boleh sponsor ramai orang. Tetapi untuk nak berjaya, pilih leader siapa yang mahu bekerjasama. With the attitude. Kalau dia nak, kita sanggup. Kalau dulu kita tak kenal, kita bekerja bagai nak erat, tapi dia tak bersedia. Tak boleh juga. Sebab untuk you capai 21, semana mau you boleh capai. Tapi you nak capai Sapphire, Emerald, Diamond and Executive memerlukan orang yang mahu, barulah kita boleh bantu dia.
Kalau kita mahu dia tak nak, tak ada makna. Ya? Okey, itu je saja soalan. Ya. Dah pukul berapa dah ni? Habis dah? 10. Dah habis dah 1 jam. Habis dah meeting you. So Kak nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sedia menunggu sehingga ke saat ini. Apa yang Kak nak kongsikan, apa yang Kak nak harapkan, segala apa yang Kak nak kongsikan memberi manfaat pada you untuk you terus maju di dalam perniagaan MB ni kan. Jadi untuk itu sama-sama kita bekerja keras untuk capai impian kita and see you at the top.